Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 21 baris 2 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Kata dia ialah, dia kata firman ada apa dah? Makna yang kedua, apa tiba-tiba makna kedua ni? Kena ambil. Kita ambil atas kali. Dan apabila disebutkan akan jantung di dalam kitab itu, ialah kitab itu kitab ni lah, kitab Penawar Bagi Hati. Kitab itu ni kitab ni lah, kitab mana lagi? Maka dikehendaki dengan jantung itu makna yang kedua. Dia dulu bahas berkaitan dengan jantung. Jantung tu ada dua. Pertamanya jantung rohani, yang keduanya ialah jantung jismani. Jantung jismani itu jantung tu lah yang doktor tu, yang kita duk ada kita duk ada 4 lubang tu, yang ada dalam jantung sungguh tu, tempat kita berlalunya oksigen untuk kita bernafas. Oksigen masuk ke situ, udara-udara yang unsur nitrogen masuk situ semua. Jantung yang sungguh tu jantung jismani. Tapi nak bahas di sini bukan jantung hak tu. Nak bahas di sininya ialah jantung ruhani. Jantung ruhani ni walaupun dia bukan jantung jasmani, tapi dia amat berkait rapat dengan jantung ruhani. Seperti mana dia buat perumpamaan dulu, seperti orang seperti jisim dan arat. Jisim dan arat ni tak boleh bercerai tanggal, mesti selalu. Jisim dengan sifat mesti ada selalu. Tak ada jisim tu asing, arat tu asing tak. Jisim dengan arat serupa, bukan serupa sekali. Tak boleh jisim tu tak ada arat, tak boleh. Tak ada jisim yang tak ada sifat, tak ada. Begitu juga sifat yang tak ada jisim pun tak ada. Mestilah jisim itu bersifat. Dan bila kata ada sifat, mesti dia ada jisim. Itu kalau nisbah makhluk lah. Nisbah Allah Ta'ala dia bukan jisim, dia zat. Jadi zat Allah ada sifat tak? Ada sifat. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan hak tu dia nak. Dia nak di sini ialah jantung ruhani. Maka dia kata, maka yang dikehendaki dengan makna yang kedua itu, maka dikehendakinya tu jawab bagi apabila disebutkan jantung dalam kitab ni, maksud dia dikehendaki dengan jantung dalam kitab ni itu ialah makna yang kedua, iaitu apa dia? Jantung ruhani, jantung yang bangsa batin. Ni yang kita akan bahas dalam kitab ni satu-satu sampai habis. Kemudian dia kata, dan ialah makna kedua ni, dengan makna jantung ruhani itu yang dikehendaki dengan firman Allah Subhanahu wa taala.
Ini surah Al-Isra ayat yang ke-85. Dia kata qulir ruhu min amri rabbi. Arti firman Allah Subhanahu wa taala. Bersabdalah olehmu hai Rasulullah. Berkatalah olehmu hai Rasulullah. Kata apa? Bermula ruh itu daripada, yakni sebahagian daripada pekerjaan Tuhanku. Noktah. Apabila diceritakan berkenaan dengan ruh yang ditanyakan kepada Nabi SAW, Allah SWT suruh jawab ni. Yas'alunaka 'anir ruh qul yas'alunaka 'anir ruh qulil ruh yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau itu berkaitan dengan ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Maka sebutkanlah, jawablah bahawasanya ruh itu ialah sebahagian daripada perkara pekerjaan Tuhanku. Mana satu orang pun tidak akan tahu berkenaan dengan ruh tersebut, hakikat ruh. Jadi ada satu kitab namanya Ar-Ruh, karangan Syekh Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Nama kitab dia Ar-Ruh. Kitab yang membahaskan daripada awal sampai habis tentang ruh saja. Dia berlaku khilaf ulama yang cukup besar. Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Furu'ul Masail, berlakunya khilaf dalam masalah ruh ni sebanyak 1000 pendapat. 1000 kaul, 1000 pendapat berkaitan dengan ruh. Ulama fiqh kata lain, ulama tasawuf kata lain, ulama akidah kata lain, lain-lain mereka. Jadi kerja kitanya bukan nak suruh tahu ruh tu kat mana, tak tahu kita hakikat ruh lagu mana. Cuma kita tahu kita ni ada ruh tu je. Maka dia kata pendeknya, kesimpulannya, qalbun dan ruh dan nafsu. Nafsu, qalbun dan ruh dan nafsu tu ketiga-tiganya satu makna. Ni atas pandangan mengatakan makna samalah. Qalbun hati, ruh lah, nafsun jiwa. Kita boleh kata terjemah jiwa lah. Biasanya nafsu itu akan dikaitkan dengan syahwat. Nafsu syahwat. Sedangkan nafsu itu ialah keinginan, keinginan sesuatu. Jadi bila nafsu itu selalunya, kebiasaannya akan disebutkan nafsu syahwat. Apa? Sebab kebanyakannya, ghalibnya nafsu ni ada unsur-unsur yang tak baik. Tapi kalau kita didik hati kita jadi nafsu yang baik, baiklah. Jadi nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang. Dia peringkat nafsu ada 7 pula. Tu kitab lain lah, kitab tasawuf lain. Dia ada bahas nafsu tu ada 7 peringkat. Disebut, diuraikan juga dalam kitab Kashifatus Sajjah Syarah Safinatin Najah oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, maka dia kata dan ketiga-tiganya satu makna juga pada salah suatu daripada segala makna ketiga-tiganya. Jadi satu makna serupa makna pada salah satu daripada segala makna ketiga-tiganya. Makna ketiga mana? Qalbun, ruh, nafsu. Qalbun, ruh, nafsu ni makna dia setakat roh, tetapi apa lagi? Iaitu berkenaan dengan hati, berkenaan dengan nafsu, juga merupakan min amri rabbi, perkara yang menjadi urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan urusan kita. Maka berkata akan tafsiran ni, akan kata ruh, nafsu, qalbun tu sama makna tu, sebut oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kebanyakan kita tasawuf dalam nusantara kita ni, alam Melayu kita ni, banyak merujuk kepada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu, khususnya kitab Ihya Ulumuddin. Sebab tu ada timbulnya kitab Hidayatus Salikin, penawar bagi hati, Minhajul Abidin. Tu memang terjemahan daripada Imam Ghazali lah. Minhajul Abidin nama kitab Imam Ghazali. Lepas tu Syekh Daud Al-Fatani terjemahkan suti-suti Minhajul Abidin Imam Ghazali. Jadilah kitab Jawi Syekh Daud Al-Fatani, terjemahan daripada Minhajul Abidin oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kemudian lazimkan olehmu, lazim makna wajib, mestilah olehmu,
akan memelihara jantung engkau. Ini jantung rohani. Dia tak payah sebut ialah jantung rohani sebab dia dah kata dah. Bila sebut jantung dalam kitab ni, maknanya ialah jantung rohani, bukan jantung jasmani doktor tu, bukan. Ialah jantung rohani. Maka lazimkan olehmu, wajibkan olehmu, mesti olehmu akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang dicela. Tu dia panggil sifat mazmumah. Nak apa nama tu, nak elok ataupun nak jaga daripada berlakunya sifat mazmumah, maka terlebih dahulu musannif bawa berkaitan dengan sifat-sifat mazmumah yang boleh berlaku di anggota badan. Sebab tu dah selesai dah tu 7 anggota tu, dia nak masuk bak hati. Jadi maqasid, tujuan sebenar kita tasawuf ni nak bincang bak hati. Tiba-tiba awal-awal dia bincang bak anggota. Sebab apa? Sebab anggota dengan hati itu saling berkait. Dalam kitab ni dia sebut dah dulu bahawasanya hati itu ibarat raja, anggota tu ibarat rakyat dia. Jadi kalau baik raja, baik rakyat dia. Baik pemerintahan, baik rakyat dia. Jadi kalau sebab apa kita zahir bermaksiat? Sebab hati ada masalah. Sebab apa zahir kita taat? Sebab hati tak ada masalah. Itu ya. Jadi bila kita nak bersihkan hati, kita kena usaha untuk membersihkan anggota kita daripada perkara-perkara yang maksiat supaya membawa kepada hati itu bersih juga. Kalau kita nak bersih hati, benda tak nampak, susah. Jadi dia kait dengan hak zahir, kita bersih hak zahir dulu. Hak zahir, tangan, kaki, mulut, perut, zakar, maluan tu semua kita jaga habis, insya-Allah taala hati mudah nak bersih. Contoh sifat yang tercela dia kata seperti takabur. Takabur ni membesarkan diri. Dia sifat mazmumah yang ke-8 dalam kitab ni. Lambat lagi lah. Dan riak. Riak ni sifat yang ada juga sifat mazmumah namanya riak. Nanti kita akan belajar. Riak itu menunjuk ke orang. Takabur itu ialah merendahkan orang lain dan juga tidak menerima kebenaran, teguran yang ditegur. Orang tegur kita tu benda betul, kita tak terima. Tu dia panggil takabur, sombong. Ataupun kita memandang rendah pada orang lain dari sudut kita ni lebih mulia daripada dia, itu pun takabur, sombong. Riak pula ialah menunjukkan amalan pada orang lain. Dia sembahyang depan orang, qasad, tujuan dia untuk tunjuk dia ni orang sembahyang. Riak tu. Imam As-Sawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Jawharatit Tauhid, dia kata riak ini kalau berlaku maka hukum dia dosa, haram, lagi pula hilang pahala ibadat. Kalau sum'ah ni dia memperdengarkan amalan dia, bukan menunjukkan amalan dia, dia memperdengarkan amalan dia. Sum'ah. Contoh kita kata, contoh dia sembang kawan dia kata, semalam tu aku bangun tahajud kedua sampai subuh tak tidur. Mayang. Mengapa qasad tujuan kata gitu? Kata gitu tak salah, tapi dia hati dia kalau dia qasad untuk sum'ah. Jadi apa berlaku? Sum'ah ni hukum dia haram, berdosa, tapi tak hilang pahala amalan. Tak hilang pahala amalan. Beza sikit dengan riak. Syekh As-Sawi rahimahullah ta'ala pun kata, sebab apa tidak hilang pahala sedangkan riak tu hilang pahala? Kata Syekh Sawi rahimahullah ta'ala, kerana riak itu berlaku kebiasaannya pada ketika dia beramal. Pada ketika dia semayang ke, dia baca Quran ke, dia zikir ke apa ke, dia ada timbul perasaan riak tu di situ. Nak menunjuk kepada orang. Maka ketika mana dia buat amalan ada riak, maka hapuslah pahala amalan tersebut. Adapun sum'ah kebiasaannya berlaku selepas buat amalan. Selepas buat amalan. Sebab dia dah beramal, lepas tu dia kabur ke orang. Kabur ke orang tu bila? Lepas dia beramal tu ya. Tak ada tengah-tengah semayang kabur ke orang. Aku tengah semayang ni, tak tengok. Tak ada tu. Dia biasanya bagi tahu amalan dia buat ni biasanya lepas amal. Kalau dia qasad untuk sum'ah, maka dia itu hukum dia haram, berdosa, wajib bertaubat, tapi tak hilang pahala amalan dia. Itu disebut oleh Al-Imam As-Sawi rahimahullah dalam Hasyiatus Sawi ala Jawharatit Tauhid. Tu nanti akan satu-satu dia akan gila. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, lepas memelihara patut dan akan menghiasi jantung tadi dengan segala kelakuan yang dipuji. Kelakuan yang dipuji dia panggil sifat mahmudah. Kelakuan yang dipuji lah. Jadi
kaedah dia ialah at-tahalli ba'da at-takhalli. At-tahalli ba'da at-takhalli. Tahalli itu apa dia? Tahalli itu memberikan sifat yang baik ke dalam hati. At-takhalli dengan kha itu menunjukkan kita bersihkan hati. Jadi antara at-takhalli dengan kha dan at-tahalli dengan ha, mana yang kita perlu buat dulu? Kita perlu takhalli dululah. Kita perlu bersihkan hati dululah, baru kita memberikan sifat-sifat yang baik dalam hati. Dia ibarat macam satu gelas. Satu gelas ni kotor. Kita nak letak orange juice nak makan ataupun nak minum. Dalam gelas tu ada tahi cicak. Kita boleh tak kita tak basuh gelas tu, kita pun buh air oren kita minum, boleh tak? Tak boleh kita bersih dulu. Sebab apa bersih? Sebab kotor. Oren tu bersih, suci, kita nak minum, tapi tak nak minum lagi sebab ada najis, namanya tahi cicak. Maka kita pun bersihlah gelas dulu dengan sabun apa semua, ikut kaedah syarak untuk menyucikan najis tersebut. Lepas tu baru kita dah masukkan orange juice tadi, baru minum. Begitu jugalah hati. Hati nak ada sifat tawaduk, nak ada sifat rendah diri, nak ada sifat zuhud dan sebagainya, terlebih dahulu dia bersihkan hati dia daripada sifat-sifat mazmumah, barulah boleh masuk sifat-sifat yang baik tadi. Kalau tak pas sudah tak boleh nak sabar. Sampai kiamat tak boleh nak sabar. Sebab apa? Hati dia masalah. Sabar ikut mazhab dia lah, bukan ikut mazhab tasawuf lah. Dia tak faham makna sabar tu lagu mana, dia tidak mengalami sabar tu lagu mana, dan dia tidak pernah boleh alami sabar tu lagu mana kalau hati dia bermasalah. Cuma sabar-sabar ikut mazhab dia. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, contoh sifat yang terpuji seperti sabar. Sabar ni apa dia? As-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu berlaku ketika mana? Ketika berlakunya suatu musibah atas kita. Waktu tu kita tahan. Itu sabar. Tapi bila pertama kali kena musibah tersebut, bala tersebut, wa'iyadzubillah, kita pun cakap banyak, kita pun kritik banyak, kritik Tuhan banyak, tu tak sabar. Walaupun lepas pada tu dia senyap dah, dia pun sabar lepas pada tu. Tu bukan sabar menurut syarak, itu sabar ikut mazhab dia. Sabar yang dapat pahala ikut syarak ni ialah ketika mana pertama kali dia kena pum gitu, dia terus sabar. Tak ada kritik banyak, tak ada nak marah Tuhan ke apa, tak ada. Itu dia panggil sabar. Adapun kalau dia kritik dulu, dia marah Tuhan lah, dia marah orang lah, apa lagu ni, itu dia tak panggil sabar. Payah sabar ni. Sebab tu pahala sabar ni ganjaran dia ialah masuk syurga tanpa hisab. Kita masuk syurga hisab teruk juga, takut kita tak terlepas je. Tapi orang yang sabar ni dia masuk syurga tanpa hisab. Sebab itulah nabi-nabi dan rasul-rasul ni ada sifat sabar apabila kena bala bencana daripada Allah Taala, ujian. Sebab itu ada nama rasul namanya ulul azmi, orang-orang yang memiliki keazaman yang tinggi dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi ujian Allah Taala. Dan yang paling tinggi kesabarannya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian Nabi Musa alaihi salam, kemudian Nabi Isa alaihi salam, kemudian Nabi Nuh alaihi salam. 5 ni dia panggil ulul azmi menurut pandangan mu'tamad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habis. Kemudian dan merendah diri, merendah diri, tawadhu. Merendah diri apa dia? Lawan dia takabur. Dia tidak berasa diri dia mulia. Bila orang tegur dia, dia terima. Tu dia panggil tawaduk lah, rendah diri. Bukannya rendah diri ni orang tolak jadi tok iman dia tambah. Orang tolak jadi tok iman tambah. Tawaduk sungguh. Bukan kira situ. Tawaduk tu bukan kira tolak belakang jawatan-jawatan. Tolak jawatan tu lain kira lah. Memanglah ada unsur kezuhud. Kadang-kadang kalau dia layak jadi tok imam tapi dia tak jadi tok imam, jadi masalah pula. Itu masalah. Jadi tawaduk ni kena bertempat. Tawaduk ni bukan semua benda yang kita tolak tu tawaduk belaka, bukan. Tu kena faham elok. Nanti akan datanglah apa maksud tawaduk tu, dia lawan bagi takabur. Takabur.
Dia tak merasa diri dia mulia, dia tidak membeza-bezakan darjat antara dia dengan orang lain. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tadi hilang lah. Kerana beberapa perkara, apa dia tadi? Lazimkan olehmu, wajibkan olehmu untuk kita memelihara jantung kau, yakni rohani. Jantung rohani itu daripada sifat-sifat mazmumah dan menghiasi dengan sifat-sifat mahmudah. Sebab apa? Kerana 3 perkara, kerana beberapa perkara. Nombor 2 tu dia kata ini dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-51. Artinya, arti sabda Nabi, arti firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala mengetahui ya Allah akan barang yang di dalam jantung kamu. Noktah. Kesimpulan dia apa dia? Kesimpulan dia ialah kita wajib jaga hati kita, menghiasi hati kita dengan sifat mahmudah, kerana Allah Ta'ala tahu apa yang dalam hati kita. Itu ya. Itu je poin dia. Dalil dia ni wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Kita tahu belaka ayat ni tahu, tapi nak beramal payah. Nak jaga hati payah. Sebab itu tasawuf ni kata kata para masyayikh, dia kata apa? Kata guru kata dia senang ya. Ilmu yang paling senang belajar, tapi paling payah beramal. Tu. Kalau akidah dia susah ku akal, mikir banyak akidah ni. Tapi amal senang. Apa dia? Ikut ya. Tu. Pegang je, tak payah buat apa. Tak payah buat apa. Tak payah nak pergi tukul ke, pergi angkat tangan ke, tak payah. Ikut je. Habis, selesai. Tu. Payah ke mana? Payah kena main akal sikit. Kalau pekoh pula, payah dia ialah kerana masalah banyak. Tu kitab tepat-tepat pekoh tu 12 jilid, 20 jilid, 44 jilid ada. Sebab apa? Sebab masalah banyak. Jadi bila masalah banyak, khilaf ulama pun banyak, jadi peninlah. Jadi payah situ. Tapi tasawuf ni belajar dia paling mudah. Paling mudah belajar, tapi paling susah beramal. Tambah-tambah kalau kita kena sendiri. Kalau nak syarah ke orang senang lah. Contoh kalau orang kena musibah, kita pun nasihat dia, sabarlah, sabar senang. Kita tak kena. Dia yang kena. Dia tahulah. Dan kita pula kena lagi, baru kita tahu kita boleh sobar ke tak. Sobar yang kita kata ke orang tu, boleh tak kita sobar pada kita kena musibah. Baru tahu. Tu. Jadi tasawuf ni payah nak beramal dia. Mudah mengaji, mudah. Ngajilah kita tinggi mana pun, pakai hikam sekalipun, orang syarah ikut dan je. Dan tasawuf ni kalau silap hurai pun paling mudah nak sesat. Tu tambah-tambah kalau tasawuf hak tinggi-tinggi, yang hakikat tarikat tu, kita hikam, tu kita durun nafis, manhalus sofi, kita jawi tu. Hak tu kalau dia tak belajar, dia bukan ahli, dia hurai juga, insya-Allah sesat. Dan orang yang mendengar tak perasan hak tu sesat. Hak tu tasawuf. Kalau tasawuf ni kalau dia hurai, dia bukan ahli, sesat, dan orang tak tahu dia tu hurai kok jalan sesat. Beza dengan akidah. Akidah ni kalau dia salah hurai, sesat, dan orang ni boleh cepat tahu kata sesat. Boleh tahu kata sesat ni, betul, salah. Kalau dia belajar lah. Kalau tak belajar tak tahu juga. Kalau tak belajar akidah tak tahu juga sesat ke tak, nampak macam betul ya. Penceramah kata Allah Ta'ala itu boleh berkehendak bila-bila saja. Allah Ta'ala boleh berkehendak, boleh tukar kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kan maha berkehendak. Nampak betul ya. Tapi kalau mengaji akidah, teruk akidah tu. Tu. Teruk tu totok salah totok. Tulis S belakang. Nak kata betul-betul salah tu. Mana boleh kehendak Allah Ta'ala berubah? Tak boleh. Kehendak Allah Ta'ala kalau berubah, automatik ilmu Allah Ta'ala kita boleh petikai. Ilmu Allah Ta'ala pun berubah. Bila ilmu Allah Ta'ala berubah, automatik kita kata Allah jahil. Tak mahu itulah. Tak mahu hak tu. Kita tak mahu hak tu lah. Sebab itu kita kata salah bila orang kata kehendak Allah boleh
boleh bertukar bila-bila masa. Tak betul. Kena mengaji elok-elok kidah tu. Tu. Ngaji elok-elok, jangan silap faham. Tu penceramah biasalah. Ada di TV 9, TV 3, tu. Hak tu dijemput lah. Tu. Hak alim-alim payah nak jemput. Sebab apa? Sebab nanti kalau tanya soalan, dia tak tahu. Dia sebut wallahu a'lam. Jam kawan tu. TV tu jam. Tu. Kalau hak yang penceramah biasa-biasa ni, dia bagilah soalan apa pun, tahu ke tak tahu ke, aku goreng sajalah. Asal nampak betul. Yang nampak salah siapa dia? Orang yang reti ya. Orang yang tak reti, orang awam biasa. Alhamdulillah, terima kasih ustaz memberikan penjelasan. Kita yang tahu ni, orang-orang yang tahu ni tahulah kata salah orang tu. Sama ada pekoh ke, tasawuf ke, akidah ke, kalau ahli dia tengok salah, tahu dah. Wal'iyadu billah. Kemudian kata musannif, maka hendaklah kita takut daripada mengetahui oleh Allah Ta'ala pada jantung kita itu akan kejahatan. Takutlah bila kita kata Allah Ta'ala mengetahui apa yang dalam isi jantung hati kita, maka kita pun ada sifat ihtiyat, berhati-hati, waspada, supaya kita tidak ada sifat-sifat mazmumah, jahat dalam hati, yang daripada takabur, sum'ah, riya, dan sebagainya. Hubbud dunia, cinta kemegahan, cinta pangkat dan sebagainya. Itu semua sifat-sifat hati yang dia akan hurai seko-seko pah berani. Kemudian yang kedua, kerana bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu nombor 3 tu, hadis ni riwayat rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia kata apa? Dia kata inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absharikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tiada menilik ya Allah kepada segala rupa kamu. Rupa zahir lah. Rupa ni ada dua, rupa zahir, rupa batin. Rupa sini rupa zahir. Rupa batin lah hati. Rupa zahir ni, zahir lah pakaian, muka apa semua ni. Allah Ta'ala tak tengok pakaian kamu. Allah Ta'ala tak tengok kamu ni zahir nampak sembahyang, tapi dalam hati belum tentu. Zahir nampak kamu ni puasa, tapi dalam hati mungkin kamu nak riak, bukannya betul-betul kamu puasa lillahi ta'ala. Dan segala badan kamu, badan lah zahir. Dan hanya sonya menilik ya Allah kepada segala jantung kamu. Noktah. Dia hanya tengok hati kita ya. Dia tak tengok pandangan zahir badan kita pakai apa, pakaian kita pakai apa, baju kita pakai apa. Dia tak tengok itu. Sebab itulah nak beri pahala pada seseorang tu, dia tengok hati. Dari sudut zahir fiqh sah. Sah dari sudut zahir fiqh, sah mayang dia, mayang sah. Puasa sah. Tapi adakah dia terima Allah Ta'ala? Belum tentu. Adakah diberi Allah Ta'ala, diberikan pahala oleh Allah Ta'ala? Belum tentu. Sebab apa? Sebab dia bergantung pada tasawuf pula. Kamu buat ni ikhlas ke tak? Ikhlas tu tahap mana? 50% ke, 60% ke, 70% ke, 100%? Tak boleh bohong tu Allah Ta'ala tahu. Kau ada 60% lillahi ta'ala, 40% lagi riak, lagu mana? Itu Allah Ta'ala yang tahu. Allah Ta'ala dan kita sahaja yang tahu. Orang lain tidak akan tahu. Sebab itu di akhirat nanti akan dihisap, akan diberi pahala, akan diberi dosa berdasarkan apa yang dia buat. Batu hadis yang penting, innamal a'malu binniyati, Sahih Bukhari. Hanya sonya amalan itu berdasarkan dengan niat. Niat tu hati. Mahallun niyati huwal qalbu. Tempat niat itu ialah hati. Tempat niat bukan di mulut. Usalli itu sunat. Itu at-talaffuz bin niyah. Talaffuz ni bercakap, niat di mulut ni itu sunat. Bukannya niat tu bukan iktibar niat. Itu sunat untuk sebut dalam hati yang dikira sebagai niat. Betullah kita fikir kalau kita kata usalli fardhul isya'i 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala, tapi dalam hati niat maghrib. Dan dia pada waktu itu memang nak solat maghrib, sah hukum dia. Sebab apa? Sebab iktibar hati dia niat apa, bukan iktibar lafaz. Kalau lafaz dia sebut silap, usalli fardhul isya'i, silap tu. Tapi dalam hati dia sebut fardhul maghribi, dia niat fardhul maghribi, tak ada masalah. Berbeza pula kalau dia nak semayang isyak.
Dia pun niat usalli, dia niat usalli fardhul isya'i, dia disebut dalam mulut. Usalli fardhul isya'i 4 raka'atin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar, dia niat maghrib. Tak sah. Sebab apa? Sebab i'tibar hati. Mahallun niyati huwal qalbu. Tempat niat tu ialah hati. Tempat niat tu adalah hati. Betul lah. Jadi kalau dia lafaz betul sembahyang isyak, niat sembahyang maghrib, padahal dia nak sembahyang isyak, tak sah. Kena sembahyang balik sebab niat tak betul. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka saya menilik dan hanya saja menilik ya Allah kepada segala jantung kamu, maka jantung itu tempat tilik Allah subhanahu wa ta'ala, tempat lihat Allah ta'ala. Sebab itu kita kenal Allah ta'ala pun dalam hati. Kita sampai kepada arif billah pun sebab hati, bukan sebab pandangan. Pandangan zahir mana kita boleh nampak Tuhan? Tak boleh. Tapi kita berasa kewujudan Tuhan, kekuasaan Allah, sehingga kita gementar nak buat maksiat, kita buat taat dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan serius. Sebab apa? Sebab hati kita tahu Allah Ta'ala. Bukan sebab kita tengok dia, kita tengok macam mana. Dia satu zat yang ada, yang tak boleh kita tengok, yang tak boleh nampak sekarang. Dia boleh dilihat tapi tak nampak sekarang. Bila nampaknya? Di akhirat. Setiap benda yang kita lihat belum tentu nampak, tapi setiap benda yang kita nampak mesti lihat. Jadi sekarang ni kita boleh melihat Allah, cuma tak nampak lagi. Orang melihat anak bulan belum tentu nampak. Tu beza lihat dengan nampak. Tu Syekh Wai Ismail Al-Fatani rahimahullah ta'ala, pengarang kitab Baquratul Amani, dia buat kaedah begitu. Setiap perkara yang dilihat belum tentu nampak, tapi setiap benda yang nampak mesti lihat. Apa bukti dia? Kamu melihat anak bulan belum tentu nampak. 30 Ramadan semua pergi kat teleskop tengok, lihat anak bulan. Lihat tak? Lihat. Tapi nampak tak? Belum tentu. Kalau nampak, alhamdulillah, esok raya. Kalau tak nampak, esok puasa lagi. Tu maknanya lihat tapi tak nampak. Lihat dan nampak beza. Lihat tak mesti nampak, nampak mesti lihat. Saya nampak anak bulan. Bila kata nampak, dia lihat tak? Lihatlah. Takkan dia pejam mata kot. Aku nampak anak bulan. Bila? Tak lihat pun. Aku nampak anak bulan dalam keadaan aku tidak melihatnya. Bohong tu. Kecuali orang bagi tahu kat dia lah, aku nampak dah anak bulan. Dia pun khabar, aku nampak anak bulan juga. Dia nukil kawan tu punya pandangan, kawan tu punya perkataan. Tu lain cerita lah. Tapi kalau kata aku nampak anak bulan dalam keadaan dia tidak melihat anak bulan, itu bohong. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan kita biarkan jantung kita kotor. Tak patutlah kita ni biarkan jantung kita kotor dalam keadaan kita tahu Allah Ta'ala melihat jantung kita. Itu tahu dah belakang ni, tapi tu payahnya gitu. Nak beramal tu payah. Tahu dah kita ni, kalau orang nak mari rumah kita, boleh tak kita ni rumah kotor? Tak sanggup. Sebab apa? Sebab orang nak mari, kita pun kemah. Hari raya Aidilfitri akan datang lagi 4-5 bulan lagi. Hari raya Aidilfitri ada sanak saudara keluarga semua balik mari, ada rumah kotor-kotor? Tak ada. Basuh habis belaka, langsi-langsi semua. Gotong royong untuk membersihkan rumah satu keluarga. Sebab apa? Esok nak datang orang mari, orang tetamu nak mari hari raya Aidilfitri. Itu orang ini Allah Ta'ala tengok kita direct dalam hati. Nak bersih ke tak? Bersih juga. Cuma bersih cara batin lah, bukan bersih cara gini. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan kita biarkan jantung kita kotor, berlumur dengan segala sifat kecelaan. Berlumur dia panggil apa? Bahasa Arab tak ingat dah. Berlumur ni dia talapus, dia bercampur dengan kotor tersebut. Berlumur lah. Contoh kita tahi situ, tahi anjing situ. Tahi anjing tu. Tahi anjing situ, kita letak tangan dia, kita genggam tahi tu. Tu berlumurkan najis. Melumurkan najis dalam kitab fiqh, dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna' syarah oleh Syekh Sulaiman Al-Bijirmi rahimahullah, hukumnya ialah haram. Melumurkan badan kita dengan najis dengan sengaja, hukum dia haram.
Saya saja bukan tahi. Itu tak ada kerja. Saya saja bukan najis. Najis itu tak mari kat kita, dia pegang relax. Itu hukum dia haram. Hukum dia adalah haram kerana benda tu perkara yang kecil. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, yang ia tempat, yang ia jantung tu tempat tilik bagi Tuhan kita. Tuhan kita Jalla wa Azza, tempat Tuhan kita tilik. Jadi kalau kita biarkan dia kotor, berlumur dengan najis yang batin dalam hati, maka tak sayugialah kita mempersediakan tempat tilikan Tuhan itu dengan benda yang kotor. Seperti mana kita tak mampu dan tak sanggup untuk menyediakan bilik yang kotor kepada tetamu yang hadir di rumah kita. Begitu juga kita tak sanggup untuk membiarkan hati kita itu kotor, yang mana hati kita itu merupakan tempat tilikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, bahkan sayogia bagi yang berakal membersihkan jantungnya, jantung orang yang berakal, dan menghiasi jantung orang yang berakal tadi lebih bersangatan daripada membersihkan dan menghiasi muka seorang. Ini kalau orang berakal. Orang berakal dia akan perasan bahawasanya membersihkan hati itu lebih layak dan lebih patut daripada bersih muka dan badan. Bukan bermaksud tak payah bersih muka. Bukan bermaksud tak payah bersihkan muka, kena bersih muka. Itu untuk kecantikan diri, untuk ketampilan diri, itu perlu jaga juga. Cumanya kita kalau berasyik-asyik untuk kita jaga muka kita supaya cantik, supaya handsome, badan kita tetap badan kita itu sempurna dan sebagainya, tapi tanpa kita menghiasi dan membersihkan hati, itu masalah. Itu bukan kategori orang-orang yang berakal. Kerana orang yang berakal ni akal ni ialah untuk membezakan antara hak dan batil, untuk membezakan antara bersih dan kotor. Jadi kalau dia orang yang berakal, dia pasti tahu bersihkan hati itu lebih layak dan lebih perlu dibersihkan berbanding dengan dia membersihkan muka dan badan dia. Kemudian itu yang kedua. Dan yang ketiga, bahawasanya jantung itu raja bagi segala anggota. Tu kata tu, jantung tu raja bagi segala anggota, dan segala anggota itu mengikut ia segala anggota akan perintah rajanya, raja anggota tu. Jadi anggota ibarat rakyat jelata. Siapa dia punya raja? Raja dia ialah qalbun, hati. Jadi bila raja dia ialah qalbun, hati, maka seyogianya kita perlu menjaga hati untuk kita menjaga juga perbuatan yang zahir. Perbuatan yang zahir, yang dosa, yang maksiat itu lahir daripada hati. Hati bermasalah, maka automatik juga anggota zahir bermasalah. Kerana anggota zahir dan hati saling berkait antara satu sama lain, tidak akan mencerai tanggal. Nafsu syahwat adalah hati, nafsu nak buat taat adalah hati, nafsu ilmu, akal, ruh, semua berkait dengan masalah hati. Habis. Kemudian dan segala dan apabila baik jantung itu, niscaya baik segala anggota. Dan apabila jahat ia jantung itu, niscaya jahatlah segala anggota. Noktah. Itu kaedah dia. Baik segala anggota, baik jantung hati, baiklah anggota. Jahat jantung hati, jahatlah anggota. Itulah sebab itulah wajib fardu ain belajar tasawuf. Dan Nabi SAW sebut, apabila ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, ma huwal ihsan, apa itu ihsan? Nabi SAW jawab, anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Anta'budallah, kamu beribadat pada Allah Ta'ala, ka'annaka tarak, seolah-olah kamu melihatnya. Fa illam takun tarak, kalau kamu tak mampu lihat Tuhan, seolah-olah lihat Tuhan, fa innahu yaraka, maka ketahuilah bahwasanya dia itu melihat kamu. Okey. Ini dia panggil di sini ada maqam musyahadah, maqam muraqabah. Anta'budallah ka'annaka taraka, kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Tuhan, bukan lihat sungguh, seolah
Mata hati kita nampak kebesaran Tuhan. Mata hati kita merasai kewujudan Tuhan. Bukan merasai kewujudan Tuhan dengan makna kita ni tak ada rasa kewujudan Tuhan tu dengan makna kita menafikan Tuhan. Bukan. Orang yang tidak merasai kewujudan Tuhan ni, dia mudah buat maksiat. Itu maksud dia. Dia tahu Tuhan tu bersifat wujud, tapi dia tak ada zauq tu. Dia tidak ada rasa ada wujud Tuhan bersama dengan dia sentiasa. Maka dia mudah buat maksiat. Dia buat taat pun tidak khusyuk. Dia buat taat pun lebih kurang. Dia pun tak belajar mana. Sebab apa? Sebab tak berasa kewujudan Tuhan tu betul-betul ada. Lepas tu tak merasai, dia merasakan kekuasaan Allah Ta'ala, maka dia semayang Allahu Akbar dalam keadaan penuh khusyuk. Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Ali, cicit Nabi SAW, apabila dia ambil air semayang, muka merah. Habib Ali Zainal Abidin, bukan Habib Ali Zainal Abidin hak tu yang Selangor ni, bukan. Cicit Nabi, anak Sayyidina Husain. Dia ambil semayang dalam keadaan merah muka. Merah. Orang tanya sebab apa merah ni? Dia kata, sebab sehari aku nak jumpa Tuhan. Apa jumpa Tuhan tu? Mayang lah, bukan jumpa sungguh. Ni bahasa-bahasa biasa ni, bahasa orang kampung lah. Aku nak jumpa Tuhan kat surah. Bukan jumpa Tuhan tu jumpa sungguh, bukan. Nak pergi semayang tu ya. Aku nak pergi semayang. Cuma bahasa tu kata aku nak jumpa Tuhan. Aku nak jumpa Tuhan, nak menghadap Allah Ta'ala. Aku takut kalaulah aku ni tak khusyuk di wuduk ni, aku akan tak khusyuk di semayang tu. Kerana khusyuk di wuduk ni akan membawa kepada khusyuk aku dalam semayang. Kalau wuduk pun tak khusyuk, wuduk pun dah menyembang orang, duk pandang sana sini, tak khusyuk, insya-Allah mayang pun tak khusyuk. Batul lah fiqh, wuduk sambil dia itu berkata-kata sembang, hukumnya makruh. Jadi perkara-perkara makruh dalam wuduk perlu dielakkan supaya kita berwuduk dalam keadaan sempurna dan kita semayang pun dalam keadaan sempurna. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ini hadis riwayat Asy-Syaikhani maksud dia Imam Bukhari, Imam Muslim. Artinya bahwasanya ada di dalam tubuh itu sepotong daging. Sepotong daging ini merujuk pada hati. Apabila baik ia jantung tersebut, ia daging itu, niscaya baiklah oleh tubuh itu semuanya. Dan apabila binasa ia daging tersebut, niscaya binasalah oleh tubuh itu. Ni tubuh itu semuanya, noktah. Ini dia panggil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan peringatan kepada orang Islam, kaitan dengan adanya kaitan antara hati dan jasad. Hati masalah, jasad masalah. Hati baik, jasad pun insya-Allah baik. Cuma baik ni ialah nisbah syarak, bukan nisbah nafsu kita. Kita berasa dia pakai tudung labuh dah, baik kawan ni. Belum tentu. Pakai tudung labuh tu itu adalah perintah Tuhan. Belum tentu dia baik. Dia cakap lemah lembut, dia pakai tudung labuh dah, pakai niqab burqa ikut atas. Adakah mesti dia baik? Belum tentu. Baik lagu mana? Baik ikut syarak. Kalau dia tudung labuh, dia pakai niqab, dia baik lemah lembut kata dia, tapi tak belajar. Baik tu, tak baik tu. Tu fasiqun. Tu fasiqatun. Tak belajar bab fardu ain contohnya. Tak reti haid nifas, tak reti jarah mayang. Baik tak baik. Cuma zahir muamalat dengan manusia baiklah. Muamalat dengan Tuhan masalah. Tu contoh dia. Contoh, sama juga lelaki juga kepiah ke serban. Baik ke? Belum tentu confirm baik ke? Belum tentu. Pakai kepiah serban pergi mayang, rupanya jahil bab fardu ain. Jahil bab mayang. Mayang ikut orang contohnya. Mayang ikut orang, jahil fardu ain. Dosa besar. Fasik tu. Tu tak apa pakai serban. Jadi orang yang pakai pakaian yang kemah macam orang soleh, belum tentu dia itu baik di sisi Allah Ta'ala. Jadi baik ni mesti di sisi syarak. Kalau dia belajar, dia buat apa yang dia belajar, itu baiklah. Kalau dia tidak jahil apa yang patutnya dia tak jahil, baik ya. Kalau dia jahil perkara yang patut dia tahu, tak baik ya. Tu. Akidah patut dia tahu, dia jahil. Masalah. Pekoh semayang dia patut tahu, dia tak tahu. Masalah. Tu ya.
Maka dia kata jaga-jaga, dan iaitu jantung. Dia panggil tu terjemahan tu ala wahyal qalb. Apa dia daging tu? Dia kata ala, jaga-jaga. Hiyal qalbu, dan iaitu daging tu ialah jantung. Itu merujuk pada hatilah. Dan apabila adalah baik jantung itu sebab bagi baik segala anggota, niscaya wajib atas kita bersungguh-sungguh pada membaiki hati dan memelihara jantung tadi daripada segala kebinasaan. Jadi melaksanakan anggota kita perkara taat wajib tak? Wajib. Jadi tidak boleh kita melaksanakan ketaatan melainkan hati kita pun baik. Maka wajib tak jaga hati? Wajib. Dia panggil hukmul wasail ka hukmil maqasid. Hukum wasilah itu sama macam hukum maqasid. Anggota zahir melainkan hati dia baik. Maka hati dia perlu juga dibersihkan dan dijaga sungguh-sungguh. Hukum dia wajib, seperti mana wajib anggota zahir buat perkara yang taat, yang wajib, maka wajib juga hati itu dibersihkan dan diletakkan sifat-sifat yang mahmudah. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.